Shalom semua. Sekali lagi bertemu dengan saya pada hari ini untuk membacakan firman Tuhan dibawakan oleh Pastor Chris Oyakhilome yang bertajuk diinspirasikan oleh teladannya. Sebab itu, jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang dikasihinya. Dalam Efesus 5 ayat 1. Saudara-saudari, apabila kamu menerokai setiap aspek kehidupan dan ajaran Yesus dan mengkaji apa yang dia telah lakukan, kata-kata yang dia telah ucapkan, mujizat yang dia sudah lakukan dan kehidupan orang yang dia telah ubah, kamu akan diinspirasikan oleh teladannya. Tidak ada orang pernah berbicara seperti Yesus. Firman-Nya bukan sahaja menunjukkan iman, harapan dan kasih-Nya, tetapi juga menganugerahkan perkara yang sama itu kepada para pendengarnya. Dalam Yohanes 10 ayat 30 dia berkata, "Aku dan Bapa adalah satu." Pada kejadian yang lain, dia berkata, "Aku dari atas, aku bukan dari dunia ini." Yohanes 8 ayat 23. Tidak hairanlah ketika dia hidup di bumi, para imam besar dan orang Farisi begitu bimbang tentang pengaruhnya yang semakin meningkat sehingga mereka memutuskan untuk menghantar pengawal untuk menangkapnya. Yohanes 7 ayat 32. Tetapi mereka kembali tanpa menangkapnya. Dan apabila mereka ditanya, jawapan mereka sangatlah menarik. Mereka berkata, "Pernahkah kamu mendengar cara dia berbicara? Kami tak pernah mendengar orang berkata-kata seperti orang ini." Yohanes 7 ayat 46. Saudara-saudari, fikirkanlah tentang bagaimana dia membicarakan kata-kata dan mujizat yang hebat berlaku. Dia memberitahu Petrus dan teman-temannya yang bekerja keras sepanjang malam namun tidak mendapat apa-apa hasil tangkapan ikan. Bertolaklah ke tempat yang lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Lukas 5 ayat 4. Apabila mereka menebarkan jala, mereka mendapat banyak ikan, sehingga mereka mengalami kesukaran untuk membawanya ke pantai. Betapa hebatnya mujizat yang dihasilkan oleh kata-katanya. Alkitab mencatatkan bagaimana dia telah memberi makan kepada orang ramai melalui kata-kata, dengan makanan tengah hari yang hanya cukup untuk seorang budak lelaki kecil makan. Dia menyuruh kuasa penggandaan ke atas 5 ketul roti dan 2 ekor ikan itu, dan makanan itu menjadi lebih daripada cukup untuk dihidangkan kepada 5,000 orang lelaki dan wanita, manakala kanak-kanak tidak dikira. Lukas 9 ayat 12 hingga 17. Saudara-saudari, kita boleh baca dalam Lukas 7 ayat 11 hingga 17 tentang bagaimana dia mengucapkan kata-kata dan kehidupan orang mati, anak lelaki tunggal seorang balu, yang sudah dibawa ke tempat penguburan. Bagaimana pula dengan Lazarus yang telah mati, dikuburkan selama 4 hari dan tubuhnya mulai mereput. Yesus dengan berdiri betul-betul di hadapan kubur Lazarus mengucapkan kata-kata dan Lazarus hidup semula. Sungguh menakjubkan. Bacalah keseluruhan kisah ini dalam Yohanes 11. Saudara-saudari, inilah Yesus yang kami layani. Dia menggunakan kata-kata dan mengubah situasi yang tidak mempunyai harapan. Berbicaralah seperti Yesus. Dia berkata, "Aku membicarakan kata-kata Bapa-Ku." Oleh itu, seperti dia, ucapkanlah kata-kata daripada Bapa. Ucapkanlah kata-kata Yesus.
Kristus. Haleluya. Baiklah saudara-saudari, mari membuat pengakuan bersama saya. Aku membicarakan kata-kata kehidupan, penyembuhan, kekuatan dan kemenangan. Kata-kataku memulihkan, menyembuhkan, membina dan memberkati. Kasih, kebaikan, rahmat, kebijaksanaan dan kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui diriku ke duniaku dalam nama Yesus. Amin. Ya, saudara-saudari, di sini ada renungan tambahan untuk rujukan kita. Yang pertama 1 Korintus 11 ayat 1 dan ayat kedua 1 Petrus 2 ayat 21 hingga 23. Sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Semoga kita bertemu lagi di lain hari. Tuhan memberkati. Shalom. Kami percaya saudara-saudari semua telah diberkati dengan perkongsian firman dari Rhapsody Reality. Bagi sesiapa yang ingin menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dalam kehidupanmu, kamu boleh mengucapkan doa ini bersama dengan saya. Ya Tuhan Allah, aku mempercayai Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup dengan sepenuh hatiku. Aku percaya Dia telah mati untukku dan Allah telah membangkitkan Dia dari kematian. Aku percaya Dia hidup hari ini. Aku mengaku dengan mulutku bahawa Yesus Kristus adalah Tuhan dalam hidupku mulai dari hari ini. Melalui Dia dan di dalam nama-Nya, aku mempunyai kehidupan yang kekal. Aku telah dilahirkan semula. Terima kasih Allah kerana menyelamatkan jiwaku. Aku sekarang adalah anak Allah. Haleluya. Tahniah, sekarang kamu telah menjadi anak Allah. Untuk apa-apa sebarang pertanyaan atau untuk mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai bagaimana untuk bertumbuh sebagai seorang Kristian, anda semua boleh hantar mesej di akaun Facebook kami atau email kami di tni.msia@gmail.com. Sekali lagi, tni.msia@gmail.com. Tuhan berkati Anda semua.